Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita membincangkan satu isu yang agak berat juga, kerana berdasarkan berita yang keluar bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Adelina Osman Said telah pun menghantar notis kepada speaker untuk membincangkan ataupun memberi kebenaran kepadanya untuk membuat satu akta, iaitu akta anti lompat. Jadi untuk makluman tuan-tuan, akta anti lompat ni sebenarnya tak perlu dibuat sebab dia dah ada di dalam dua bahagian. Satu dalam Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, satu di dalam perlembagaan. Jadi apa yang kita patut buat sekarang ini ialah perlembagaan persekutuan itu dipindah dalam perkara ahli Dewan Rakyat ini, di mana dimasukkan bahawa yang bertanding ini hendaklah atas nama partinya dan bukan atas nama individu. Kerana selama ini kita telah pun mengamalkan nama yang personal itu. Jadi waktu bertanding, nama orang itu disyaratkan untuk bertanding. Sebenarnya nama itu boleh digunakan juga, tetapi mestilah mana-mana parti yang berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya, maka parti itu dibenarkan letakkan calon, dan calon itu mestilah melalui syarat yang diberikan dalam perlembagaan persekutuan, iaitu yang tidak terhukum denda RM2,000 ke atas, gila, bankrupt, dengan peraturan itu kekal. Tapi cara untuk seorang itu bertanding hendaklah menggunakan lambang partinya. Jadi kalau kita buat begitu, sekarang ni kita sibuk dengan anti lompat, kita juga akan menghadapi perubahan di dalam sistem pilihan raya kita nanti bila calon-calon bebas akan menang. Jadi calon bebas ni juga perlu diambil perhatian, sebab dia bertanding atas tiket bebas. Apabila dia menang, dia bertukar pula untuk masuk ke parti-parti politik yang tertentu. Jadi kita kena adil di dalam perkara ini. Jangan setakat satu ahli parlimen bertanding atas tiket A, lepas itu lompat. Yang itu semua orang marah. Tetapi bagaimana pula calon bebas? Pengundi dia atas tiket bebas, dah menang, dia melompat pula ke parti politik yang mungkin yang menang untuk menjadi tawaran-tawaran yang diberikan oleh parti itu. Dari itu calon bebas juga begitu. Maknanya kalau seorang bertanding di atas tiket bebas, maka dia hendaklah bebas selama-lamanya sehabis penggal. Tapi kalau dia masuk parti politik, maka dengan sendirinya parlimen itu kosong. Parlimen itu dikosongkan. Jika pula mana-mana yang bertanding atas nama parti, dia keluar daripada parti itu, melompat ke, automatik juga dia berhenti, dan kawasan itu tidak boleh diadakan pilihan raya kecil. Sebaliknya parti politik itu boleh menamakan sesiapa menggantikan ahli yang dia telah pun diberhentikan tadi. Kita dah sepatutnya mengurangkan pilihan raya kecil ini, yang membazir ini. Setiap kali terlepas pilihan raya umum ada kematian dan sebagainya, maka ada pilihan raya kecil. Dari itu, jika parti saja bertanding, tak perlu pilihan raya kecil. Parti boleh menamakan sesiapa saja untuk mengganti kekosongan orang yang mati itu. Dari itu, parti yang menang pada tahun pilihan raya itu, katalah baru ni 2018,
senarai parti itu konsisten lah. Barisan Nasional menang 54 kursi. Jadi 54 kursi ni ataupun 86 kursi awalnya dulu, dia kekal konsisten. Tak boleh lompat sana, tak boleh sini sampai akhir dia. Tidak seperti yang hari itu GPRS keluar pada UMNO, parti yang bercantum dengan dia pun keluar daripada Barisan Nasional. Jadi ini patut dielakkan. Ini bukan saja soal melompat yang keluar dalam waktu parti dia menang juga, patut diambil tindakan. Jadi maknanya kita kena duduk dalam meja bulat membincangkan isu anti lompat ini. Anti lompat ini hanya untuk subjek kemarahan kita sekarang kerana ada orang UMNO yang menang lompat ke PBM. Tetapi kita tidak melihat secara lebih luas. Contohnya saya kata tadi, gabungan ini macam hari itu menang atas tiket Barisan Nasional, lepas tu dia keluar macam GPRS Sarawak. Jadi kursi itu adalah kursi Barisan Nasional. Kemudian dia keluar daripada Barisan Nasional, ditubuhkanlah GPRS. Jadi ini satu masalah juga. Jadi maknanya di masa-masa depan tak ada lagi benda yang begini. Kalau Barisan Nasional bertanding, maka kalau kursi dia menang dan satu pilihan raya 70, konsisten 70. Jadi kalau ada parti yang dalam komponen Barisan Nasional itu keluarlah dia. Tapi dia punya kursi itu milik Barisan Nasional. So Barisan Nasional boleh menggantikan orang lain untuk duduk dalam kursi itu. Jadi inilah yang kena fikirkan. Saya rasa Datuk Seri Azlina Osman Said ni tidak dapat duduk berbincang sama-sama yang arif kan kita ada masalah. Jadi kita juga kena merombak sistem pilihan raya sekarang. Kita kata satu orang satu undi. Siapa kata satu orang satu undi? Satu orang satu undi hanya di wilayah Persekutuan Teluk Lumpur. Kami tak ada Dewan Negeri, jadi satu undi je. Tetapi dalam negeri Selangor, satu orang ada dua undi. Parlimen pun dia undi, Dewan Negeri pun undi, berasinganlah itu. Jadi ini kena dirombak. Datuk Seri Wan Junadi sebagai Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Parlimen kata dia nak buat reformasi Parlimen. Inilah masanya dibincangkan, difikirkan bahawa satu Malaysia ni undi satu, tak ada lagi dua undi. Sekarang ni contoh dia, kalaulah saya mengundi di Parlimen Sabak Bernam, satu undi saja. Kan saya berada dalam satu don, katalah don tu air tawar, maka undi saya yang undi satu tadi juga dikira sebagai undi di dalam air tawar. Jadi kalau undi saya rosak, bukan saja Parlimen saya hilang, undi saya rosak, Dewan Negeri pun saya rosak. Jadi inilah yang kena dibincangkan. Sebab kita sekarang sejak tahun 74, kami di wilayah Persekutuan ni, pengundi wilayah Persekutuan satu undi. Mana adil? Negeri lain dapat dua undi. Jadi untuk itu kena fikirkan setiap orang hanya satu undi. Dan apabila dia mengundi, undi dia yang satu tadi itu tak ada lagi pangkah nama orang dalam tu atau nama parti dalam borang pangkah itu. Yang ada ialah gambar logo parti saja. Ada pangkah lah. Jadi yang itu saja. Kalau dia ada Dewan Negeri, itu juga akan dikira sama di dalam Dewan Undangan Negeri. Cubalah anda fikirkan macam mana dan sebagainya. Kerana masalah reformasi Parlimen ini kena dilihat dalam semua aspek. Bukan soal anti lompat ni. Kemudian kita juga kena meminda bahawa yang boleh melantik Perdana Menteri ini ialah Parlimen, bukan mutlak kepada Istana Negara. Jadi pindaan itu maknanya kalau sudah menang pilihan raya, maka Dewan kena bersidang serta-merta dan terserah kepada Speaker untuk nak meletakkan kursi ini yang mana tempat dia, untuk membuat satu pemilihan seorang Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat. Selepas nama itu disetujui, barulah diserahkan kepada Istana Negara untuk pelantikan bagi mengangkat sumpah
memegang jawatan setia dan juga menyimpan rahsia. Tidaknya Parlimen tak bersidang, lepas itu berkumpul, pergi ke Istana Negara, namakan orang. Ini berlaku dalam Parlimen dan juga Dewan Negeri. Di mana Dewan Negeri diserahkan kepada istana-istana untuk menentukan siapa yang jadi Menteri Besar, Ketua Menteri. Patutnya dalam sistem demokrasi sekarang telah kembalikan balik kepada institusi itu. Kalau Perdana Menteri, biar Dewan Rakyat memilih. Ada 2-3 nama yang dicalonkan. Masa itu terserahlah kepada ahli Parlimen. Walaupun dia dikira pembangkang, tapi dia tidak menyokong seorang Perdana Menteri itu, tidak jadi masalah. Ataupun kalau dia mengira dia pembangkang, dia nak mencalonkan seorang Perdana Menteri pun boleh. Jadi dikenalah buat undi dalam Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Maka barulah dia terjadi sebagai Menteri Besar. Jadi kita barulah memuliakan, meningkatkan taraf Parlimen ini sebagai suara rakyat. Kalau sekarang bagaimana nak kata suara rakyat? Dia pergi ke istana, tiba-tiba istana tak mahu jadi Perdana Menteri, dia tolak. Apa hal kita lantik ni dulu untuk jadi Perdana Menteri? Kita undi parti dia kerana dia nak jadi Perdana Menteri. Sekarang ni bila bawa ke istana tolak. Jadi kena betulkan ni balik. Kena betulkan balik ini semua, ya. Itu pendapat saya lah, terserahlah pada tuan-tuan dan perempuan untuk live malam Sabtu ni, berdasarkan isu lompat dan sebagainya ni. Kerana kita sekarang bukan saja bincang soal kepentingan parti politik, kena bincangkan kewangan negara. Di mana berlaku kematian, ada pilihan raya kecil. Bagaimana itu? Berapa ribu duit kerajaan, duit rakyat dibuang. Kadang-kadang parti yang dahulunya menang waktu pilihan raya umum kalah dalam pilihan raya kecil. Jadi benda ni tidaklah betul. Sebab kita ada satu saja pilihan raya umum. Tak perlu ada pilihan raya kecil. Kita hanya perlu pilihan raya umum negeri, bukan pilihan raya kecil negeri. Tak ada. Jadi kalau pilihan raya umum negeri, Dewan Negeri itu berbuat, baru kita adakan pilihan raya. Kalau ada kematian, tak payahlah kita nak buat pilihan raya kecil. Yang mati aksiden ke, mati sakit jantung ke, kena COVID ke. Jadi kalau dia ada mati, maka kita parti yang menang tu boleh isi nama dia. Siapa yang dicadangkan, dan seorang yang telah pun diberikan kepercayaan menggantikan A yang mati nanti atau B yang keluar daripada ini, dia pula tidak bolehlah sewenang-wenangnya parti pecat. Kemaknanya kalaulah kata A jadi wakil rakyat satu tempat, katalah kawasan Kampung Baru, Parlimen Kampung Baru, dia pun buat perangai nak sokong parti B, maka dia terkeluar sebagai ahli Parlimen di Kampung Baru contoh dia, dan dilantik pula B menggantikan tempat di Kampung Baru. B ni menghabiskan tempoh dia sehingga Parlimen bubar. Kalau B lompat, maka tidak ada lagi kursi itu dipenuhi oleh parti politik yang menang. Mana kosong begitulah sehingga pilihan raya. Dan kita konsisten sebarang kematian selepas 36 bulan atau 3 tahun, tidak ada kekosongan yang perlu diisi tanpa persetujuan speaker. Mana speaker saja. Kalau speaker kata boleh kena isi, barulah diletakkan orang. Kalau speaker kata tak perlu, tak perlulah. Jadi itu dia. Jadi inilah kita kena memberikan satu keputusan baru yang mana kesimpulannya, apabila kita melantik Perdana Menteri, hendaklah speaker bertindak memanggil satu Dewan Rakyat untuk memilih seorang Perdana Menteri. Speaker punya kuasa. Selepas dapat nama itu, speaker hendaklah menghantar nama itu ke Istana Negara untuk maklumkan kepada Istana Negara. Sidang Dewan Rakyat pada 2 bulan Ogos dah bersetuju Mr. B ini menjadi menteri dengan kelebihan suara banyak ni. Istana Negara tidak ada pilihan lagi, melainkan terima je. Kita tak perlu lagi bimbang macam dulu-dulu. Apa kata kalau Cina nak jadi Perdana Menteri,
China ni tergolek hidup pun dia tak boleh jadi Perdana Menteri hanya dengan 42 kursi je. Kita ada 220, dia memerlukan 112 orang penyokong. Kalau itu dua-dua punya parliamentary lah, kita belum tahu yang akan datang bila pula nak rombat lagi. Jadi ini yang kena dilihat. Sajalah pandangan saya, tuan-tuan. Jadi pada semua, saya ucap selamat malam. Saya nak cakap pendek-pendek, kerana isu hanya soal itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.